Di antara banyak-banyak jenis ritual agama di dunia ini, yang sering mendapat perhatian adalah jenis ritual yang ekstrim seperti membawa bentuk melukakan diri, sama ada dengan menghiris badan dengan pisau, mencucuk dengan objek tajam, memaku tangan dan sebagainya. Hal ini berlaku kepada sebahagian kelompok yang beragama seperti Syiah, masyarakat Hindu Tamil, masyarakat Kristian Filipina dan juga penganut Taois di Thailand. Perayaan Ashura. Ashura bermaksud hari ke-10. Di dalam komuniti Syiah, mereka akan meraihkan hari kesedihan kematian Saidina Husain di Karbala pada hari ke-10 pada bulan Muharram. Pada hari tersebut, mereka akan melakukan matam dengan memukul badan sehingga berdarah dengan menggunakan tangan, pisau, pedang, zanjir zani, yakni bilah pisau dengan rantai dan pelbagai alatan yang lain. Tindakan itu dilakukan atas rasa kekesalan dan kesedihan mereka di atas kematian Saidina Husain. Nine God Emperor Festival. Perayaan 9 Maharaja Dewa diraihkan oleh masyarakat Cina beragama Tao. Perayaan 9 Maharaja Dewa juga dikenali sebagai Wo Kung Yeh, disambut pada hari ke-9 pada bulan 9 dalam kalender lunar Cina. Penganut kepercayaan Tao akan berkumpul di kuil untuk menyambut perayaan ini. Ia juga dikenali sebagai Vegetarian Festival. Sebahagian dari penganut Taoism seperti di Thailand, mereka akan bertindik atau menggunakan pelbagai objek keras serta tajam pada muka mereka seperti pisau, lembing, jarum dan sebagainya. Aksi yang menggerunkan ini dikatakan dengan setiap titisan darah, ianya mampu menghapuskan dosa individu tersebut. Dan bekas luka itu dipercayai sebagai tanda kesucian jiwa. Mereka juga mempercayai bahawa 9 dewa ini akan menyampaikan mesej melalui seorang perantaraan yang mana individu tersebut akan berada dalam keadaan separuh sedar dan dirasuk. Mereka akan meraihkan selama 9 hari dan di dalam tempoh masa itu mereka akan melakukan penyembahan dan upacara seperti berjalan di atas api dan memasukkan tangan ke dalam minyak yang mendidih dan pelbagai lagi. Taipusam. Taipusam adalah perayaan yang diraihkan oleh masyarakat India beragama Hindu yang menyembah Dewa Murugan atau dikenali sebagai Subramaniam. Majoriti penyembah Murugan adalah berasal dari masyarakat Tamil atau kawasan selatan di India. Murugan merupakan salah satu dari anak dewa utama iaitu Shiva. Patung besar di Batu Cave itu merupakan patung Murugan yang terbesar di Asia Tenggara. Bagi penyembah Murugan, mereka akan meraihkan satu perayaan iaitu Taipusam. Pada perayaan ini sinonim hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Pada hari tersebut, sebahagian mereka akan mencucuk badan mereka sama ada dengan batang besi dicucuk di belakang badan, tangan atau lidah dan mereka juga perlu berpuasa selama 48 hari sebelum upacara itu dilaksanakan. Penyaliban. Ritual penyaliban ini dimaksudkan adalah pesta memperingati Jesus saat disalib sebelum kematiannya. Ia bukanlah anjuran dasar agama Kristian, tetapi pesta ini dilakukan oleh masyarakat Kristian yang fanatik di Filipina. Yang mana mereka inginkan adalah mahu merasai nilai pengorbanan dan keseksaan itu dengan mengharap pengampunan dosa. Mereka akan lakukan pada hari Good Friday. Dan pada hari tersebut terdapat penganut Kristian yang sukarela akan disalibkan sebagai meniru penderitaan dan kematian Jesus mengikut kepercayaan Kristian. Mereka akan memikul kayu salib sambil merangkak dan mereka juga disebat sehingga luka. Bagi orang yang disalib, tangan dan kaki mereka akan dipaku sehingga tembus di batang salib. Hakikatnya, bentuk kepercayaan dalam agama dan ibadat berdiri di atas ajaran kitab suci. Dan kesemua agama memiliki kitab suci. Persoalannya adalah terdapatkah sumber atau anjuran di dalam mana-mana kitab suci utama yang menganjurkan ritual mencederakan diri untuk diampunkan dosa? Adakah ia simbolik semata-mata? Adakah agama itu terbina dengan simbolik-simbolik tersebut dan kemudian hari generasi seterusnya juga akan membina simbolik-simbolik ritual yang baru yang boleh menenggelamkan ritual simbolik yang ada sekarang?
Di dalam Islam sangat menekankan soal kewajipan manusia menjaga nyawa dan menjaga badan fizikalnya. Firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Di dalam Islam, hukum menyakiti tubuh badan sendiri adalah haram. Walaupun untuk tujuan ibadat atau bernazar, ia tidak dibenar sama sekali. Di dalam sebuah hadis direkodkan, ketika Nabi menyampaikan khutbah, Nabi melihat seorang lelaki berdiri di bawah terik matahari. Baginda bertanya mengapa lelaki itu berdiri. Para sahabat menjawab, dia Abu Israel yang bernazar untuk berdiri, tidak akan duduk, tidak akan mencari tempat berteduh, tidak akan berbicara dan akan berpuasa. Baginda memerintahkan supaya suruhlah dia berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Disiplin beribadat di dalam Islam adalah berpandukan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah.